Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada penonton. Didoakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Bagi mereka yang sedang berada di depan PC ataupun handphone pada waktu ini, mungkin boleh bantu saya respon sama ada audio, video jelas. Saya khawatir line ni tidak berapa okey, bahkan sebab petang-petang ni hujan mendung saja di UMS ni. So boleh bantu saya respon sama ada anda dapat mendengar saya dengan jelas ataupun tidak. Kita ada 5 mata yang sedang memandang, menonton bersama pada petang ini. Boleh respon okey suara saya? Alhamdulillah. Dari Ida Jafar jelas. Alhamdulillah. Okey, saya risau sangat tengok cuaca tu di luar gelap saja kan, mendung-mendung. Takut line kita pun mendung juga petang ni. Okey. So bantu saya untuk kongsikan pautan live ini supaya lebih ramai dapat join kita pada petang ini. Okey. Sebab topik yang akan kita bincangkan petang ini walaupun santai-santai sambil minum kopi kan orang bilang petang-petang begini ni, diharap perbincangan ini memberi manfaat yang banyak, yang besar, sebab individu yang akan bersama kita pada petang ini, saya percaya seorang yang bergerak rapat dengan pemain-pemain industri, dan sering orang cakap keluar bertemu dengan mereka-mereka yang berpengaruh dalam bidang industri inilah. So jangan lepaskan peluang. Saya mohon sangat agar anda semua dapat kongsikan live ini supaya lebih ramai terutamanya graduan, bakal graduan ataupun alumni kita dapat join petang ini. Okey. Dan saya ada pinkan di ruangan komen feedback form untuk anda semua berikan feedback supaya kita dapat perbaiki mungkin apa yang perlu. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang join petang ini. Siapa yang belum buat kopi memandangkan topik kita petang ini sembang kopi nah membuatlah kamu kopi letak di tepi tu kan sambil-sambil mendengar perkongsian pada hari ini. Okey, jam menunjukkan 2.30 petang tepat. So kita punya pun saya rasa sudah pun bersedia di sebelah sana. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Abdul Haidi Abdul Hamid. Berikan tepukan Encik Abdul Haidi selaku speaker kita pada petang ini. Apa khabar Encik Haidi? Alhamdulillah baik, cuma cuaca sekarang hujan. Sama lagi di sini baru lepas hujan mendung-mendung. Boleh, saya boleh dengar dengan jelas dan baik. Okey. Suara saya jelas juga kan? Jelas bah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ada Lizali tu. Lizali, thank you. Okey, mungkin boleh saya kenalkan sedikitlah dulu Encik Abdul Haidi ini merupakan rakan seperjuangan saya di Pusat Kerjaya dan Alumni UMS. Beliau merupakan penolong pendaftar kanan yang memainkan peranan besar dalam bahagian kebolehpasaran graduan dan hubungan industri. Sebab tu saya katakan tadi Encik Haidi ini orang yang tepat kita jemput untuk bercakap mengenai situasi industri semasa yang kita sebut sebagai ekonomi gig. Jadi kita korek, gali, bincang isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi gig ni lah. Macam bunyi dia macam berat berteruskan. Sedangkan ini sembang-sembang kopi so takut kopi sampai 3 gelas pula ni. Okey, terima kasih Encik Haidi bersama kita petang ini. So Encik Haidi juga rakan-rakan viewers sekarang merupakan seorang penulis e-book. Saya mengikuti perkembangan beliau. Sudah ada 2 e-book setakat ni Encik Haidi? Ya, saya sudah ada 2. Ya, betul. Alhamdulillah, saya berharap dapat menyusullah jejak langkah Encik Haidi. Okey, so tanpa melengahkan masa, mungkin saya persilakan Encik Haidi. Ada slide mau dikongsikan kan? Iya, ada.
Syada. Okey, silakan. So sementara itu para viewers jangan lupa isi feedback form. Tersasul lidah petang ni feedback form. Belum minum kopi betul lah tersasul ni feedback form. Dan sharekan link ini sekali lagi supaya lebih ramai dapat manfaat kita pada petang ini. Puan. Terima kasih Encik Muhajir. Yan Chaidi. Saya lupa lah yang mana satu tadi itu Chrome nggak? Share screen, ambil application window. Okay, sorry. Alright, clear. Okay. Dah nampak? Saya rasa saya nampak. Dah, okay. Dah nampak Kalau kita punya viewers ada soalan. Puan. Okay, Puan Fatihah. Boleh. Nampak boleh nampak? So boleh saya serahkan sesi ini kepada Encik Aidil, silakan. Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih Puan Fatihah akan seperjuangan saya dalam pusat. Boleh. Di pusat. Okay. Di Pusat Kerjaya dan Alumni Universiti Sabah. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, dan saya mengharapkan anda semua yang ada mengikuti kita punya Sembang Kopi O yang diusahakan oleh bahagian latihan dan model insan Pusat Kerjaya dan Alumni. Saya mengharapkan anda semua agar dapat bilang orang kita fokus dan mendengarlah sedikit sebanyak perkongsian saya berhubung dengan apa yang kita katakan sebagai ekonomi gig. Okay. Saya actually tidak akan bilang orang menghurai secara detail dan bilang orang secara spesifik, tapi saya akan memberi gambaran interface bilang orang. Saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang dikatakan sebagai ekonomi gig, peluang-peluang dan platform, dan akhirnya peranan khususnya kepada yang saya kasihi pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sabah, bakal graduan ataupun alumni pada tahun ini, agar mengambil peluang, mengambil peluang, dan sedikit info yang saya kongsikan pada petang ini supaya anda dapat bilang orang dalam konteks selalu kita cakap bila dah keluar nak jadi apa, bila dah keluar kita nak cari kerja apa. So di sini isu pekerjaan itu memang satu isu yang sering menjadi ataupun sering dilontarkan oleh pelajar-pelajar ataupun bakal graduan kita. Jauh lebih penting ialah sebenarnya peluang dan ruang itu ada di depan mata kita. Maknanya tidak adalah pengangguran pengangguran, tetapi pada masa yang sama peluang ataupun lebih-lebih dalam konteks hari ini terlalu banyak peluang yang dan ruang yang diberikan ataupun yang terhidang untuk kita, sama ada secara formal ataupun secara informal, terpulang kepada kita untuk mengambil peluang itu. Semuanya adalah pilihan kita. Okay. So izinkan saya teruskan sesi Sembang Kopi O kita secara santai petang ini. So seperti yang Puan Fatihah sudah maklum, saya Abdul Haidi bin Abdul Hamid. Penolong pendaftar kanan di bahagian kebolehpasaran graduan industri Pusat Kerjaya dan Alumni UMS sejak 2019 sehinggalah kini. So saya memilih untuk berkongsi dengan semua berkaitan dengan peluang kerjaya khusus kepada in term of ekonomi gig ini, sebab ianya satu trend yang semakin bilang orang booming, semakin meledak, lebih-lebih lagi dalam konteks apa yang berlaku dalam dunia hari ini di mana berlakunya pandemik dan sebagainya sebagai trigger bagaimana ekonomi gig itu semakin meningkat naik dari segi penglibatan masyarakat, bukan sahaja belia dan sebagainya, tetapi juga masyarakat Malaysia secara amnya.
Oke, so sebelum saya kita ataupun saya kupas lah bilang orang ataupun saya mau bincang dengan kamu dengan anda dan semua yang sedang mengikuti sesi sembang santai ini, sembang kopi ini. Objektif sebenarnya kenapa saya ingin kongsikan ataupun kenapa pihak bahagian saya dan juga khususnya Pusat Kerja dalam NAI berkongsikan mengenai sektor ekonomi ini, yaitu ekonomi gig ini, ialah supaya anda, first kali, supaya anda memahami dengan jelas apa itu gig ekonomi, apa itu ekonomi gig. Kita macam, bila kita mendengar ekonomi gig apa? Bila sebut gig itu kita seolah-olah rasa macam band boy, kumpulan dan sebagainya. Yes, pada asalnya perkataan gig itu memang dia lahir ataupun orang menganggap sebagai gig lah, mungkin independen, singkat, ringkas, tapi bila dia ditransform, bila dia bergerak pantas ke hadapan pada satu era, akhirnya dia masuk dan diperistilahkan sebagai gig ekonomi, walaupun hakikatnya sehingga kini belum ada lagi lah definisi yang tepat. Cumanya bagaimana dia difokuskan apabila kita masuk ke dalam sektor itu dan perkhidmatan pikiran apa yang kita ceburilah, sama ada perkhidmatan secara formal, mahir, para mahir dan sebagainya. Okay. Yang keduanya, saya ingin berkenan dengan beberapa platform lah yang boleh kita gunakan. Maaflah keadaan di rumah saya hujan. Okay. So ada bisnis kita. Okay. Saya akan berkongsikan beberapa platform yang secara formal yang pihak kerajaan perkenalkan untuk membantulah khususnya kepada bakal graduan, sebab saya mau lebih memfokus kepada kita punya bakal graduan ataupun alumni kita lah pada petang ini. Dan kemudian medium gig ekonomi itu sendiri ada skilling dan juga dana-dana yang disediakan lah. Okay. Dan yang ketiga sebenarnya apabila kita memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan bekerja dan sebagainya, sudah pasti dalam konteks untuk menjawab SKPG itu kita faham. Kita tidak ada lagi ketidakjelasan, maknanya bila ditanya apa definisi bekerja itu, kita sudah tahu. Yes, kita sudah buat roadshow dan sebagainya, roadshow ke Balai Pasaran Graduan dan telah memberi penjelasan yang sebaiknya. Dan pada masa yang sama, kita mungkin juga bila kita bekerja ataupun selepas kita graduan ini kita akan bekerja dan sebagainya, mungkin kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya termasuk dalam in term of sektor ekonomi ini. So maknanya kita sudah, bila kita memahami dengan jelas apa mana ekonomi itu, so kita boleh jawab SKPG itu dengan betul. Oke, seterusnya yang keempat, saya bukan juga mengatakan saya mengetahui semua perkara mengenai ekonomi, tetapi saya juga menerima lah, mungkin ada di antara audiens kita ataupun adik-adik ataupun bakal graduan kita yang mungkin ada idea dan pandangan yang boleh kita kongsikan bersama, bincangkan bersama pada petang ini. Oke, itu antara itu. Oke, seterusnya kita bilang orang muhasabah diri, bukan muhasabah diri lah, maksudnya kita renung balik, kita renung tengok. Kita sering tertanya, orang selalu menyebut apa itu gig ekonomi? Ekonomi gig ekonomi. So kita rasa macam kadang ada orang menganggap remeh dan biasa saja, ataupun kadang dia tahu saya sedang berada dalam kluster ataupun dalam sektor ekonomi. Ada pula memang buat aktiviti gig ekonomi tetapi dia tidak paham, rupanya selama ini saya buat ekonomi gig dan sebagainya. So itulah yang akan kita kupas sedikit lah secara interface, maknanya supaya kita paham, supaya kita tahu inilah yang dikatakan sebagai gig ekonomi. Oke, untuk segmen sembang ini saya bahagikan kepada 4 segmen lah. Pertama, sedikit pengenalan. Kedua, saya highlightkan berkaitan dengan Balai Pasaran Graduan. Dan ketiga, kita menjurus kepada segmen ataupun sembang santai kita pada petang ini, sembang kopi kita berkaitan dengan ekonomi gig dan peluang kerjaya itu sendiri. Dan yang keempat, penutup. Oke. Sebelum kita ke slide yang seterusnya, ingin saya kongsikan sedikit bilang orang gambaran lah, maknanya by 2021 gig workers will outnumber traditional employees, freelance, dependent and contract workers.
yang saya petik daripada smallbiztrend.com. So, maknanya selepas tahun 2020 ini, sektor ekonomi yang akan meledak ataupun yang akan menjadi satu tren, bukan tren baru, tapi satu tren yang akan booming ialah yang dijangkakan ialah gig workers lah. Maknanya pekerja-pekerja dari yang kita katakan sebagai pekerja gig. Okay? Dia akan melebihi daripada pekerja-pekerja yang sebelumnya lah, yang bekerja tetap dan sebagainya, yang terikat dengan masa, yang kurang fleksibel dan sebagainya. So itu yang dapat digambarkan lah, diramalkan oleh small biz trend. Oke. So seperti biasa dalam apa-apa pun perbincangan, pokok pangkalnya ialah bagaimana kita untuk mengenali ataupun kita memahami. Kita bukan mau, tidak semestinya kita untuk mengetahui secara detail buat masa ini, tetapi kita perlu tahu secara intervensi apa yang dikatakan sebagai gig ekonomi. Oke. Dalam dalam membongkar atau mengupas berkenaan dengan gig ekonomi ini, saya suka mengambil falsafah 5 denyut tahun sekolah. Oke. So, apa itu ekonomi gig? Ekonomi gig itu kalau ditanya yang terlibat adalah individu. Sudah pastilah individu yang terlibat dalam ataupun individu sebagai pekerja gig. Tidak kiralah sama ada dia belia kah, graduan kah, sama ada dia berumur sekian kah, yang pastinya ya berkaitan dengan individu yang bekerja. Then what? So, bila ditanya what, kita berkaitan dengan freelance. Freelance, gig ekonomi ini berkaitan dengan kebebasan, pasaran bebas. Kita bebas untuk bekerja di mana saja. Kita bekerja di sini, kita bekerja di sana. Pada masa yang sama kita 2-3 kerja pun tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu kita bekerja sebagai freelance atau gig workers. Then where? Di mana? Maknanya kita akan bekerja di mana-mana. Kita fleksibel. Kita boleh bekerja ikut masa ini, ikut masa itu. Kita rasa kita dapat COVID di sini, kita pergi ke sini. Tetapi dengan walaupun ada yang mengatakan bahwa ini juga sebagai pekerjaan sambilan atau sementara dan sebagainya. Tetapi belum ada satu yang solid untuk mengatakan bahwa sebab ada di antara mungkin orang menganggap bila dia melaksanakan pekerjaan gig itu sebagai kerja yang tetap ya, dan tidak mustahil. Tapi yang penting dia adalah bersifat fleksibel. Oke. So dia juga ada yang kita boleh katakan sebagai pekerjaan itu dilaksanakan secara kontrak jangka masa pendek. Jadi dia tidak bukan dikatakan sebagai pekerja tetap lah, maknanya dia boleh ke sana dan dia boleh memilih untuk mana, bebas memilih mana platform yang dia perlu untuk bekerja. Oke. Dan seterusnya macam bunyi-bunyian contoh buat. Kamu dengar juga suara saya kah? Harap kamu dengar suara saya lah. Mungkin ada sedikit gangguan. Ialah bunyi. Alright, seterusnya gig ekonomi itu juga bagaimana dia digerakkan ialah melalui platform. Ada platform yang jadi bilang orang sharing ekonomi kepada pekerja-pekerja gig ini, seperti Foodpanda, Grab dan sebagainya. Secara formalit bilang, maknanya kalau secara keseluruhannya apa yang kita kita boleh lihat mengenai apa yang dikatakan ekonomi gig itu ialah pertama ada individu, kedua bersifat freelance, kemudian dia fleksibel, dia
jawatan itu secara kontrak ataupun jangka pendek, dan dia ada platform untuk kita bergerak menjana pendapatan. Oke, alright. So secara ringkasnya seperti yang saya maklumkan tadi, tidak adalah istilah tepat. Sebenarnya dia sentiasa bersifat dinamik. Dia akan sentiasa berubah mengikut era. Cuma pada masa ini istilah ekonomi itu yang seperti yang saya maklumkan sebelum ini terikat dengan beberapa perkara itulah, seperti individu, kontrak, kemudian dia freelance dan sebagainya. Kemudian dia dikenali sebagai pekerjaan bebas, freelancer, kemudian ke pelbagai pekerjaan atau kemahiran. Mananya pekerja gig ini, semakin banyak kita punya kemahiran, semakin banyak pekerjaan yang kita boleh usahakan. Nah, itu kelebihan pekerja gig ini. Dia bukan terikat macam tradisional, 8 hingga jam 5 petang, dan kita clock out dan pulang ke rumah dan tidak membuat sebarang aktiviti pekerjaan sampingan lah. Tapi berbeza dengan pekerjaan gig ini, semakin banyak kemahiran yang kita ada, semakin banyak pekerjaan yang kita boleh lakukan. Itu kelebihannya salah satu. Dan akhirnya boleh menjana mungkin ribuan ataupun jutaan, jadi terpulang kepada macam mana kita ataupun bagaimana kita punya passion untuk bekerja dalam sektor ekonomi gig. Kemudian ekonomi gig ini juga sebenarnya dipandu ataupun yang bilang orang trigger kepada ekonomi ini sebenarnya ialah teknologi. That's why kalau alhamdulillah dari tulisan. Oke, kalau kita lihat misal kata Foodpanda, Grab dan sebagainya, dia ada platform. Dan platform itu digerakkan oleh teknologi, dan bagaimana dia bergerak untuk jadi ekonomi yang boleh dikongsikan. Sudah pasti individu yang bekerja di dalam sektor gig itu mengambil peluang dan akhirnya dapat menjana pendapatan, bukan hanya setakat satu pekerjaan gig, kerja gig itu 1, 2, 3, mungkin banyak. Yang penting macam mana membahagikan masa. Oke. Dan kebanyakan ialah buat masa ini tren pekerja gig ini kebanyakan daripada generasi Y dan Z lah. Mereka mindset dia lebih kurang bebas lah, dan tidak suka terikat dengan mana-mana pihak dan sebagainya. Mungkin itulah, bila dapat melakukan banyak kerja dalam masa yang sama dan dapat menjana ataupun bergerak bebas secara bilang orang dapat mengurus masa dengan bagus, dapat mendapatkan pelbagai pekerjaan, berbagai jenis pekerjaan dalam masa sama yang akhirnya mendatang atau menjanakan pendapatan yang lebih lumayan. Dan for sure sudah pastilah trigger kepada antara yang telah bilang orang telah meroketkan ekonomi gig ini, for sure COVID-19 lah, di mana dengan adanya bila berlakunya pandemik dan mau tidak mau suka atau tidak dan sebaliknya, kita memang dalam era IR 4.0 dan kita perlu bekerja dengan secara online dan sebagainya. Akhirnya timbul ataupun banyak pengusaha-pengusaha ataupun platform gig ekonomi yang lahir dan ibarat cendawan tumbuh dan telah memberi peluang kepada ramai pekerja-pekerja ataupun belia-belia pada masa kini. Okay. So saya ada kepilkan sedikitlah sukses story Nur Ashikin, tapi insyaallah nanti mungkin kita boleh tengok kemudian. Ini adalah antaralah yang kalau kamu tengok hasil daripada produk MDEC, Cik Nur Ashikin ini telah berjaya mendapat jutaan ringgit, di mana pada masa yang sama seperti yang kamu tengok, dia juga buat visual assessment, dia juga penulis, dia juga penterjemah, dia juga pengurus media sosial, dia juga voice over. So terlalu banyak kerja yang dia boleh buat dalam masa yang sama, dan dia dapat mengurus dengan baik dan akhirnya mendapat pendapatan yang lumayan. Oke. Seterusnya kita pergi ke
berkaitan dengan kebolehpasaran graduan. Okey, isu kebolehpasaran graduan ini saya rasa memang satu isu yang kita tidak boleh tidak boleh elak, dan sentiasa akan timbul setahun dan setahun, dari tahun ke setahun. So banyak perkara-perkara ataupun penambahbaikan yang telah dilakukan ataupun isu-isu yang berlaku, yang ditangani dengan baik oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta yang sama-sama berkolaborasi, dan begitu juga di peringkat universiti, di sama ada universiti awam ataupun universiti swasta, bersama-sama untuk bilang orang bukan mengejar ranking apa dan sebagainya, tapi untuk deliver kebolehpasaran graduan itu supaya dapat dipasarkan dan memenuhi permintaan ataupun kehendak dalam pasaran pasaran pekerjaan khususnya yang diperlukan oleh pemain-pemain industri. So antara ini secara general lah saya bagi point of view di mana bila bercakap berkenaan dengan kebolehpasaran ini, for sure lah macam mana kita melihat, macam mana kita future proof, macam mana kita punya produk atau kita punya pelajar ataupun kita graduan ini boleh beradaptasi, boleh berkembang bersama selepas graduan, boleh masuk dalam pasaran untuk mengikuti arus kelestarian ekonomi lah. Sama ada tidak dapat kita nafikan isu-isu pengangguran dan sebagainya sering berlaku dan sebagainya lah. So antara yang bilang orang menjadi cabaran dan kekangan kepada graduan kita. Okay, so tren pengangguran di Malaysia pun ada sedikit peningkatan, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ini, dan juga for sure juga akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi peluang-peluang pekerjaan. Tetapi itu bukan satu alasan, sebab that's why kenapa saya kongsikan berkenaan dengan kerjaya dalam ekonomi gig ini. Sebenarnya peluang kerjaya itu ada, tinggal lagi anda saja membuat pilihan sama ada anda grab peluang itu ataupun anda biarkan. Okey, dan juga for sure juga setiap tahun graduan baru kita sentiasa bersaing, sentiasa ialah kalau dalam konteks di Malaysia mungkin dalam 200,000 setahun graduan baru dihasilkan, dan masuk ke pasaran pekerjaan dan sebagainya. Wujudlah persaingan lah di antara graduan-graduan ini, dan sesiapa yang datang dengan package yang betul, datang dengan dibekalkan dengan kemahiran-kemahiran soft skill, kemahiran akademik dan sebagainya, insania dan sebagainya, akhirnya boleh bersaing untuk mendapat dalam alam pekerjaan. So bercakap dengan kebolehpasaran graduan juga, kita sudah pasti dua entiti yang akan sering dikaitkan, yaitu job seeker, pencari kerjaan, juga job creator. Sama ada yang ingin menjadi seorang usahawan ataupun create kerja, bukan saja dia mencari kerja, tapi dia membantu untuk create pekerjaan dan memberi peluang kepada orang lain untuk bekerja dengan hasil daripada penciptaan kerja yang dibuatnya. Okay. So kalau kita tengok sepintas lalu, kalau kita tengok kadar pengangguran yang saya petik daripada Jabatan Perangkat Malaysia, lebih kurang 5.3%. Kemudian seperti saya maklumkan tadi, bayangkan setiap tahun anggaran graduan di Malaysia lebih kurang 200,000 ke atas, dan mungkin mencecah sampai ke 300,000 bila dicampur aduk dengan graduan-graduan yang daripada luar negara, rakyat Malaysia yang belajar di luar negara. Dan juga untuk graduan baru di MS lebih kurang pada tahun ini lebih kurang anggaran dalam 3,700 ke atas. InsyaAllah figure dia mungkin yang tepat mungkin akan kita kongsikanlah selepas sesi pengisian SKPG nanti akan dilaksanakan. Dan sebenarnya bila kita tengok atmosfera ini, kita akan bercakap, bila bercakap pengangguran, bila kita bercakap anggaran graduan yang dikeluarkan, dan graduan secara locality setiap UA itu sendiri, mana kita akan bercerita berkenaan dengan pasaran kerja.
pasaran kerja itu secara umum, sama ada kita bercakap pasaran kerja itu secara dalam sektor kerajaan, sektor swasta maupun bekerja sendiri atau sebagai usahawan. Dan di situ juga berlakunya peluang pekerjaan yang terhidang. Oke, bila graduan kita sudah melalui fasa-fasa untuk bilang orang masuk ke alam pekerjaan ini, sudah pasti persaingan. Oke, persaingan sesama graduan itu akan berlaku. So inilah yang menjadi bilang orang kekangan lah, sama ada timbul pelbagai persepsi graduan menganggur, graduan tidak laku, ataupun graduan memilih pekerjaan dan sebagainya, sehingga merunsingkan bukan saja kerajaan maupun, tetapi semua pihak akan terkesan. Tapi apa yang penting di sini yang saya kongsikan ialah bila atmosfer pekerjaan ini berlaku, sudah pastilah berlakunya penciptaan kerja. Oke, bila berlaku persaingan, masing-masing mungkin ada yang merasakan bahwa saya perlu untuk menjadi seorang usahawan, saya perlu menjadi seorang yang terlibat dalam gig ekonomi. Mungkin saya boleh terlibat, saya fokus untuk dalam pekerjaan sektor swasta dan kerjaan sebagainya. So, akhirnya, bila persaingan yang berlaku dan akhirnya mencipta kerja-kerja baru, dan secara tidak langsung akan mewujudkan penyertaan sektor ekonomi baru. Oke, apa yang dikatakan dengan sektor ekonomi baru itu, ya, seperti yang kita bincangkanlah pada petang ini, yaitu ekonomi gig. Oke, memang bukanlah saya mengatakan bahwa ya baru pada tahun ini dan sebagainya, tetapi dia adalah satu proses. Mungkin peristilahan itu mungkin daripada istilah ini, dan kemudian satu era fasa dia berubah kepada satu istilah ini, dan akhirnya pada kali ini pada fasa sekarang dia dinamakan sebagai ekonomi gig, yang for sure sebelum ini memang kita, seperti yang saya maklumkan tadi, memang kita laksanakanlah, memang kita sedar atau tidak sedar, memang sebelum ini pun macam, okay, let's say saya kongsikan macam apa yang telah saya lakukan dulu. Saya seorang graduan UMS juga, dan pada masa selepas saya bergraduan itu, untuk kita mencari pekerjaan tetap dan sebagainya itu bukan mudah, dan kita perlu bersaing. So, satu, bersaing. Kedua, survival. Lepas sejak kita keluar daripada universiti, kita perlu mencari pekerjaan untuk menampung kehidupan ataupun keperluan kita untuk bekerja lah. So, kita tidak perlu menunggu, kita freekan kita punya minda supaya tidak terarah kepada bila kerja ini saya perlu kerja di sektor kerajaan semata-mata. Saya perlu kerja di sektor, saya tidak mau kerja di sektor swasta begitu. Jadi gini dan sebagainya. Ada seolah-olah ada satu bilang orang indikasi perbezaan ataupun terlalu berat untuk saya lebih suka kerja sektor kerjaan dan sebagainya. So, kita kena tolak ke tepi. Sekarang ini kita point of view dia, kita kena berusaha. Maknanya kita kena paham bahwa bekerja tidak kiralah sama ada kita bekerja kerajaan, swasta ataupun mana-mana. Yang penting kita mencari pekerjaan. Dan pada ketika itu memandangkan peluang kerja ini bukan juga suka. Saya kurang gemar untuk mengatakan peluang sukar untuk mendapatkan pekerjaan, sebab pekerjaan itu sebenarnya ada di depan mata kita. Seperti yang saya maklumkan tadi, bila saya rasa saya yakin saya ada kemahiran ini dan saya boleh bekerja 2-3 kerja dalam waktu yang sama. Contohnya, ketika itu saya juga bertugas sebagai guru tuition di beberapa buah sekolah swasta. Saya juga terlibat dengan key in data untuk salah satu unit penyelidikan di Yayasan Sabah kalau tidak silap masa itu. Dan saya juga terlibat dalam kerja-kerja mereka bentuk kulit buku dan sebagainya. So, ketika itu tidak dinamakan sebagai ekonomi gig, tapi sebenarnya saya telah melalui fasa tersebut. That's why saya cakap ekonomi gig itu dia bukanlah bilang orang on the dot. Inilah sekarang ini berlakunya disebabkan situasi-situasi ini muncullah satu klaster yang kita namakan sebagai sektor ekonomi gig, yang
bilang orang terus lahir pada ketika ini. Sebenarnya silap. Benda itu ataupun proses itu adalah berlaku sebelum, dalam tahun-tahun kebelakangan ini cuma dia di peristilahan itu saja yang berubah. Oke, alright. Oke, seterusnya kalau kita perhatikan kadar GEMS, kita ambil in term of bekerja, bukan kita cakap sebagai kadar GE. So untuk makluman semua, kadar GE ini definisi dia kalau menurut KPT dia ada 4, yaitu bekerja, meningkatkan kemahiran, upskilling, melanjutkan pelajaran, juga menunggu pendapatan. Tapi dalam konteks ini saya shoot kepada bekerja. So kalau kita shoot bekerja tu, kita tengok kadar bekerja ya di UMS pada 2019, di mana kita telah mencapai 90.4%, ialah 75.8%. Okay, saya tidak akan deep lah, tidak akan tengok secara detail, saya tidak, maknanya saya ambil in term of bekerja. Cuma persoalannya yang saya mungkin insyaAllah mungkin selepas ini yang saya cuba untuk uraikan, saya mau cuba tengok ialah penglibatan. Mungkin saya boleh insyaAllah kalau tidak ini pada tahun 2020 kita coba tengok penglibatan pelajar kita ni dalam kerjaya ekonomi gig. Adakah tidak daripada misal kata let's say lah tahun depan kita dapat juga 75.8% juga lah contoh. So saya kena ekstrak dia tengok berapa ramai kita punya graduan yang berkecimpung dalam ekonomi gig. So itu adalah satu bilang orang insyaAllah yang kita akan try tengok macam mana untuk kita bagaimana effort ataupun bagaimana pentingnya tren ekonomi gig ini perlu diceburi oleh pelajar yang bukan saja mengharap semata-mata kepada satu-satu sektor pekerjaan itu semata-mata. Oke, seterusnya kita ke peluang kerja dan ekonomi gig ini. Secara umumnya, pekerja gig ini adalah individu yang terlibat, saya lebih fokus kepada platform lah, maknanya pekerja gig ini adalah individu yang terlibat untuk menjalankan suatu tugas atau kerja melalui platform penyedia perkhidmatan atas aplikasi digital untuk mendapat upah. That's why saya maksudkan tadi, pekerja gig, kita boleh gambarkan ada 3 entiti. Entiti pertama ialah penyedia platform. Maknanya apa? Maknanya di situ ialah contoh tim Foodpanda. Dia adalah penyedia platform. Dan dia ada trigger dia adalah digitalize. Maknanya IR 4.0 telah memudahkan komunikasi itu. Komunikasi itu secara atas talian. Dan ada lagi pekerja gig. Pekerja gig itu adalah individu yang melaksanakan operasional kepada perkhidmatan atas aplikasi digital itu. So ada 3 benda. So secara mudahnya dia punya analogi ialah ada platform, ada dia boleh dilaksanakan secara aplikasi digital yang lebih mudah, laju atas tangan bilang orang, bukan lagi tradisional kita pernah telepon dan sebagainya ataupun ini kan masih konvensional, tetapi dengan ada IR 4.0 itu telah sebanyak sedikit, bukan sedikit banyak, telah banyak membantu meningkatkan keupayaan platform-platform ini berkomunikasi dengan pembeli lah, maksudnya dengan adanya pekerja gig dan sampai terus kepada pengguna. Dan dalam konteks bentuk pekerjaan pula, ramai orang ingat bahwa pekerja gig ini ala biasa-biasa sajalah, tidak kelulusan lah, inilah macam-macam lah, skeptikal lah persepsi itu ini kan. So sebenarnya tidak. Dalam ekonomi gig ini, itu sebab saya maklumkan tadi, bila kita bercakap ekonomi gig ini, dia tidak ada satu peristilahan yang bilang orang solid tepat, inilah definisi tetap ekonomi gig, tidak. Sebab kalau kita tengok dalam bentuk pekerjaan ekonomi gig itu juga ada golongan-golongan mahir yang membuat pekerjaan gig. Kemahiran profesionalnya. Ada yang mahir separuh mahir, ada yang mahir separuh mahir, ada yang separuh mahir. Dan ada juga yang mempunyai kemahiran teknikal, dan ada juga yang tidak ada kemahiran tetapi diberi latihan. Maknanya pekerja gig ini juga boleh jadi dalam 4 bentuk pekerjaan ini kelompoknya. Alright.
Oke, contohnya lah, oke, antara perkhidmatan-perkhidmatan gig ini. Ini contoh lah, saya ambil sampel saja, contoh GrabFood, nanti antara yang telah bilang orang memang bus lah ketika ini, memang di sana sini kita nampak, kemudian kita ada macam sebenarnya kita ada dispatch, kemudian pembaikan teknikal ini DMS sendiri, ada pelajar kita yang dia inisiatif dia untuk membuat laptop repair laptop repair dan sebagainya, servis satu usaha yang baik, dan dia juga di samping dia mungkin jadi usahawan dan mencipta pekerjaan, tetapi pada masa yang sama dia juga create untuk pekerjaan kepada orang lain. Saya ambil contoh saya sendiri. Kalau misal kata saya ingin mendapatkan perkhidmatan luar, misal kata desain ataupun membuat video-video dan sebagainya, kan? Ataupun membuat penulisan-penulisan, saya boleh cari orang yang boleh menulis ataupun yang memang menyediakan perkhidmatan gig, dan saya minta untuk dengan certain amount saya hire. Oke, saya bilang ini bayaran untuk perkhidmatan Anda membuat rekaan contoh. So, secara tidak langsung, orang yang melakukan kerja yang saya buat itu adalah mereka yang tergolong dalam pekerjaan gig. Oke. Dan seterusnya ada juga yang baru-baru ini yang terlibat dalam produk dan barangan, contohnya bundle. Oke. Di mana misal kata, dia tidak hanya terhad kepada dia menjual sebagai penjual, tapi dia juga boleh mengupah orang menjadi joki. Dia adalah satu platform. Macam saya cakap tadi, ada produk, ada platform, ada kemudahan yang 4.0 IT dan sebagainya, dan dia boleh lantik pekerja untuk jadi joki, untuk menjual bundle, mewakili company-nya untuk bercakap secara online di Facebook dan sebagainya, mana-mana media sosial. So, satu pekerjaan yang bilang orang menjadi pendapatan. Mungkin 1 jam dia boleh dapat, joki itu boleh dapat 1 jam mungkin 100. Kalau dia ambil seminggu mungkin dia boleh dapat 500. Siapa tahu kan? So ini adalah, dan benda ini sebenarnya telah di-share-kan juga oleh saudara Azlan nih, peluang-peluang kerja dalam bidang perniagaan bundle ini, bukan saja sebagai usahawan bundle, tapi juga joki ataupun orang yang membantu dia untuk melariskan pasaran bundle-nya di peringkat locality lah. Dan ada juga perkhidmatan lain-lain, contohnya macam di HCP, baru-barunya ada perkhidmatan gunting bergerak. Maknanya dia based on ada keperluan, orang call dan dia memang dia memang menyediakan perkhidmatan menggunting, dia datang. So secara tidak langsung peluang pekerjaan itu sebenarnya memang ada, tersedia untuk kita, tinggal lagi macam mana kita kreatif saja untuk that's why bila kita yang seperti yang saya maklumkan awal tadi, bahwa saya kurang gemar bila orang cakap susah lah keraduan sekarang cari kerja ataupun yalah begini dan segala macam-macam lah. Mungkin pada anggapan kita itulah, kita kena bukakan minda kita bahwa pekerjaan itu sangat luas dan kita boleh terlibat dalam mana-mana sektor, dan kita juga boleh create macam ini, contoh aja create kerja, dan pada masa yang sama dia juga boleh mengupah dia punya tim untuk terlibat sama dalam dalam perkhidmatan guntingan yang dia buat. So bagi saya yang penting sekali bagaimana kita memahami pekerjaan itu. Melainkan memang kita sudah pastilah kalau kita dalam kelulusan contoh kelulusan ini, dan kita perlu match dia dengan pekerjaan yang betul-betul gaji degree dan dan juga berselip gaji dan sebagainya. Tetapi kalau kita masih dalam pemikiran macam begitu, kita sampai bila pun kita tidak akan merasa untuk bekerja. Kira-kira sama ada tadi, Wascam Tuas yang paling dekat sekarang di yang sedang berlaku di dalam kita punya atmosfer ekonomikal kita, ialah kerja yang gig lah.
Oke, seterusnya saya kongsikan beberapa lah, sebenarnya banyak lagi, cuma saya kongsikan beberapa platform yang ada disediakan. Dan saya secara jujurnya saya rasa generasi ataupun graduan sekarang sangat beruntung, sangat beruntung berbanding dengan zaman saya. Bukan saya membeza-bezakan, tapi zaman kami itu ada juga lah skim macam-macam lah. Cuma kali ini kerajaan yang kehadapan tahun menambah baik cara penyampaian, cara memberikan perkhidmatan kepada rakyat, dan akhirnya graduan-graduan berpeluang untuk mengikuti pelbagai program-program ekonomi gig. Yang tadi platform, yang ini program pula sama ada program itu disediakan oleh pihak kerajaan ataupun disediakan oleh mana-mana pihak terpulung. Tapi dalam konteks apa yang saya mau kongsikan ini ialah program-program ekonomi gig yang diinisiatifkan oleh pihak kerajaan. Contoh KPT Cap, Penjana KPT Cap. Untuk keterangan lanjut, semua adik-adik ataupun bakal graduan semua boleh semak itu web great.com tuh untuk lihat pelbagai pekerjaan yang ditawarkan, insyaallah dalam 3 klaster. Tapi salah satu klaster dia ialah gig ekonomi. Dia ada penempatan terus, latih dan tempatkan terus, dia ada kesawanan, dan juga dia ada gig ekonomi. Perkataan gig ekonomi dalam radar Kementerian Pengajian Tinggi untuk bilang orang mengangkat bahwa kita tidak dapat kerja yang bilang orang dapat latihan dan juga ditempatkan. Kita ada kesawanan, kita diberi latihan upskilling, reskilling untuk kita, mana yang berminat dalam bidang kesawanan, go, tidak masalah, kita bagi latihan, kerajaan bagi latihan. Mana yang tidak, dia boleh memilih sebagai freelance, sama ada dia terlibat dalam ekonomi gig yang terpulang kepada program-program yang ditawarkan lah. Sebab untuk makluman semua universiti awam menawarkan menawarkan program-program yang menjurus kepada gig ekonomi dan sebagainya. Nanti bakal graduan ataupun alumni boleh masuk ke sana untuk tengoklah dan kalau bersesuaian apply. Jangan lepaskan peluang, okey? Dan seterusnya ada program dana pendanaan caruman ekonomi gig, platform penjana gig oleh pihak Perkeso. Ini pun satu usaha baik oleh kerajaan, di mana kalau yang sepengetahuan saya bahwa kerajaan memberi pendanaan ini kepada sektor atau platform yang dia punya direction tu untuk membolehkan untuk melantik ataupun hire pekerja-pekerja. Kan dah mudah tu. Kerajaan support melalui dana dalam platform yang ada, dan dengan platform itu boleh dibagi kepada ataupun boleh di-offer kepada mana-mana orang mana-mana sama belia, graduan dan sebagainya untuk terlibat dalam pekerjaan gig itu. Dan kalau saya tidak silap disediakan dari segi dalam proses ataupun saya rasa memang ada dari segi pelindungan dan sebagainya secara official. So maknanya benda ini memang kerajaan sedang pandang ekonomi gig dan sebagainya ini memang satu cabang ekonomi kerjaya yang perlu diceburi oleh bukanlah bilang tidak manis juga kalau kita bilang sementara menunggu kerja tetap apa semua kita ikut gig, tidak, bukan. Soalnya ialah bila kita keluar kita mau cari kerja, jangan pikir saya tunggu tetap atau tidak, kita tetap tepi, yang penting peluang yang ada di hadapan kita itu ambil. Siapa bagi bila kita terlibat dalam pekerjaan kita akan mendapat pendapatan dan sebagainya. So kuranglah kita punya pengangguran, dan kalau yang benar-benar berminat ataupun yang untuk mendapatkan pendapatan, survive lah kita. Maksudnya tidaklah kita akan tergolong dalam kelompok orang yang menganggur. Pula tu dapat lagi perlindungan dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita ada pula bukan kita lah. Maksudnya saya boleh share berkaitan dengan yang di kerajaan yang berikan melalui peranan MDEC. Iaitu satu Glow
online workforce dan juga e-rezeki. Oke, apa yang sepengetahuan saya, apa yang berlaku di sini ialah di mana MDEC ini menyediakan latihan kemahiran kepada misalkan global nih, dia memberi latihan kepada peserta ataupun mana-mana pihak graduan sebenarnya menyertai program ini, dan bila dapat kemahiran ataupun upskilling dan reskilling ini, dorang otomatis monitor dan boleh terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan gig. Dan manakala e-rezeki itu pula lebih kepada bagaimana kemahiran ataupun kepakaran yang ada disatukan, dijadikan satu platform untuk supaya orang boleh masuk tengok kalau klien ataupun ingin mendapatkan Anda punya kemahiran dan kepakaran Anda, terus ada satu platform yang boleh mereka carilah. So peluang terhidang tinggal dari Anda saja untuk bilang orang bakal graduan dan ini kita punya nih, terutama bakal graduan ataupun alumni ini, untuk merebut peluang pekerjaan dalam program ekonomi gig ini. So yang lain itu platform yang tidak formal itu macam saya cakap, ada yang ini kita cakap sebagai platform ataupun program-program yang formal. Yang tidak formal itu yang kita create sendiri, macam saya cakap tadi. You buat bisnes, you buat ini, you deal sana sini, then you create kerja, then you boleh pula bagi servis dan boleh melantik orang. Maknanya you boleh jadi usahawan, dan akhirnya boleh melibatkan rekan-rekan Anda yang lain terlibat sebagai pekerja gig dalam Anda punya pekerjaan, Anda punya perkhidmatan. Oke. Alright, saya sentuh sedikitlah berkenaan dengan penjana KPT, CAP yang saya yang maklumkan tadi, sebab ini sangat dekat dengan kami lah di Pusat Kerja dan Alumni, di mana penjana KPT CAP ini seperti yang dalam paparan itu, Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana ini di bawah KPT, adalah inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran kebolehpasaran graduan. Soal itu saya suka saya relatekan dia kebolehpasaran graduan dan juga peluang kerja itu, dan ini dia punya antara dia punya pinpoint lah supaya Anda terlibat untuk menyertai program penjana KPT CAP ini, khususnya graduan. Saya rasa masih ada kosong lagi itu, nanti Anda boleh masuk ke dalam portal yang saya berikan tadi, ataupun terus hubungi pihak kami lah nanti selepas ini untuk mengetahui lebih lanjut. Terutamanya pasca COVID lah. Sudah pasti macam saya bagi tahu tadi, disebabkan pandemik ini kadar pengangguran itu meningkat. Ialah termasuklah yang memang menganggur sementara atau memang dibuang terus dan sebagainya lah. So ditambah lagi dengan graduan yang bergraduasi pada tahun setahun. Jadi telah bilang orang memberi satu impak lah bila COVID ini berlaku, kadar pengangguran pun semakin meningkat. So apa yang kerajaan bantu ialah melalui program penjana, antaranya lah penjana KPT CAP ini, di mana di dalam penjana KPT CAP itu ada 3 kluster lah. Satu macam yang saya maklumkan tadi, job matching dan juga placement. Maksudnya Anda diberi latihan dan Anda terus bekerja di company itu satu. Dan yang kedua, kalau program itu bersifat keusahawanan dan Anda akan dilatih menjadi usahawan dan dibantu, dan akhirnya Anda boleh menjadi seorang usahawan dan bekerjalah maksudnya tuh. Dan ini pinpoint dia lah, gig ekonomi. Maknanya ada program-program yang terkandung dalam penjana KPT yang telah diluluskan itu menjurus terus kepada gig ekonomi gig. So mana-mana yang berminat dalam mana-mana kluster ini, macam dalam konteks ini saya berkongsi dengan Anda semua berkaitan dengan gig ekonomi. So terus tangkap peluang itu gig ekonomi. Kalau Anda rasa program yang disediakan itu betul-betul bilang orang menarik minat Anda, dan juga bukanlah menarik minat Anda semata-mata, tetapi Anda ingin mencari kerja, teruskan. Jangan lepaskan peluang, sebab tempat ataupun terhad dan Anda perlu bersaing juga lah. Tapi tidak bermaknanya Anda tidak boleh apply yang lain, semua pun Anda boleh apply. So inilah lebih kurang dia punya penjelasan program penjana KPT itu. So untuk Anda apply
in term of gig economy itu ada latihan berkompetensi yang mampu membantu peserta untuk menjana pendapatan melalui gig ekonomi atau aktiviti berbentuk freelancing. Okay, so graduan boleh memohon melalui grade.mohe.gov.my. So jangan lepaskan peluang, jangan lagi nanti-nantilah baru saya apply, nanti-nantilah, masa tidak menunggu. Orang lain semua berebut. So yang mana yang mendengar yang pada ketika ini, mata-mata yang memandang atau mendengar saya punya sembangan-sembangan tentang ini, silakan selepas sejak ini terus memohon. Oke. Jika kalaulah Anda ada sebarang pertanyaan, boleh terus ke Pusat Kerjaya lah untuk menghubungi pihak kami. Alright. So sebelum saya tutup ataupun ini kan saya selesaikan saya punya sesi perkongsian ini. Apa yang paling penting sebenarnya dalam ekonomi gig ini adalah empat perkara lah. Pertama sekali ada individu. Okay. Ekonomi gig ini bercerita mengenai individu freelance, bebas, fleksibel. Jam berapa kamu kerja, jam berapa kamu datang. Yang penting kau bekerja ikut terma dengan penyedia perkhidmatan dan platform dan ada penjanaan. Itulah yang berkait dengan ekonomi gig. Maknanya Anda memang minat untuk minat untuk terlibat dalam kerjaya gig. Yang kedua ada platform. Kalau Anda freelance pun tidak ada platform, sama aja kan? Maknanya tidak ada syarikat startup yang untuk sharing ekonomi. Macam kamu bilang, oke, saya ini bekerja dalam gig ekonomi, tapi platform kamu apa? Katalah contoh. Oke lah, kalau kamu sendiri, yes, oke. Tapi kalau kita bercakap soal platform nih, maknanya mesti adalah orang yang mengurus ataupun entity yang mengurus macam mana proses operational delivery perkhidmatan itu, maknanya Grab dan sebagainya. So ada Grab, itulah dikatakan sebagai platform, alright. Kemudian ada program ekonomi gig ini kita bercerita pasal program. Maknanya ada sistem sokongan upskilling, suntikan dana atau medium yang diinisiatkan oleh for sure lah. Kalau ini kerajaan macam saya bagi tahu tadi, ada KPT, ada bagi MDEC, ada bagi Perkeso, ada bagi macam-macam, dan secara itu program secara yang formal lah, maknanya yang melalui pihak kerajaan. Mungkin dari program yang pihak swasta dan usahawan yang lain mungkin ada dia punya flow sendiri yang membantu juga melahirkan kerja-kerja gig, dan tinggal lagi kita saja yang mencari ya. Contoh macam saya bagi tahu tadi, macam kita sebagai usahawan untuk create pekerjaan, dan kita ada memerlukan pekerja gig, dan kita boleh hire lah. Okay. So, dan yang keempat, kerjaya. Okay. Ekonomi gig is about individu, ada platform, ada program, ada kerjaya. Akhirnya dia menjadi kerjaya. Okay. Sama ada suka atau tidak suka, peralihan ataupun tren ekonomi akan berubah, for sure, bilang orang, sebab ialah sentiasa dinamik, dan cara kerja pattern pekerjaan pun akan berubah. Ada pekerjaan yang akan hilang, bukan hilang lah, ada pekerjaan yang akan ditutupi dengan pekerjaan jenis-jenis baru. Kayak contohnya banyak sudah kita tengok pun kan, ada yang boleh kita akan sebagai pekerjaan-pekerjaan yang obsolete sudah, dan timbul pula jawatan atau pekerjaan macam yang bilang orang pegawai data contoh. Sekarang kita bercerita pula pasal kerja ini pekerja gig. Siapa sangka bila berlakunya ini ayat 4.0, kemudian ada di-trigger lagi dengan COVID-19, dan bahwa kerja gig semakin popular, dan kerajaan melihat benda itu memang satu positif dan perlu dikembangkan sebagai satu sektor ekonomi baru lah, maknanya dalam konteks untuk memperbanyakkan pekerja atau peluang-peluang pekerjaan melalui pekerjaan kerjaya dalam gig ekonomi lah. Okay. So kesimpulannya ada dua benda. Ini
ini personal saya punya pandangan lah. Dia kalau saya bercakap dalam satu sisi pertama itu sisi siswa dan siswi ialah bila kamu sudah semakin jelas, semakin tahu apa itu ekonomi gig, bagaimana operasinya, apa jenisnya, macam mana ia berlaku dan sebagainya, itu adalah satu persiapan awal kamu. Kamu sudah bersedia sebab bila kamu sudah keluar nanti kamu tidak akan terkapai-kapai lagi. Saya tidak kerja lah ni, susah betul mau cari kerja sekarang. No. Yang penting sekarang ini ialah macam mana kamu siapkan diri kamu, tahu, kenal dengan, mungkin selepas ini ada jenis ekonomi baru lagi kan muncul, kita tidak tahu. Tapi for sure pada ketika ini kita bincang pasal ekonomi gig. So, bila kamu tahu dan mula berjinak-jinak dengan ekonomi gig ini, dan tidak mustahil dalam tempo kamu belajar dan juga sambil menjadi pendapatan, learn and earn, dan kamu bilang orang dapat pendapatan. Sebelum kamu grad pun kamu sudah ada satu kerja kamu yang sudah sebagai kamu punya nih. Tidak mustahil. Tapi at least sebelum kamu masuk ke pasaran kerja, sama ada kerja swasta, kerajaan, usahawan ataupun pekerja gig, kamu sudah ada knowledge, kamu sudah tahu. Oke? So itu kelebihan lah kalau siswa-siswi yang belum lagi grad yang mengikuti kita punya saya punya penerangan pada petang ini. Bagi bakal graduan atau alumni pula, for sure dengan analogi, dengan definisi, dengan operasi, dengan apa yang saya terangkan tadi itu sebenarnya adalah satu bilang orang membuka minda kita untuk bilang orang supaya tidak memilih pekerjaan. Sebab itulah macam saya ulang semula lah kan, macam kalau kita cakap susah lah, tiada kerja lah sekarang, apalah, kecuali memang betul-betul lingkup lah dan cerita lah kan. Tapi kalau bilang tidak ada kerja apa semua, itu bukan alasan. Sebab yang membuatkan kita rasa mengatakan bahwa persepsi kita tuh, stigma kita bilang tidak kerja, itu sebab bila kita menganggap bahwa bila kita saya menidakkan kita punya kelulusan apa dan sebagainya, tapi dalam konteks sekarang ini, dalam konteks ekonomi semakin ini kan, pasaran bebas semakin pelbagai situasi dan sebagainya ini, so kita tidak boleh memilih lagi. Maknanya dengan kita, that's why bila kita dalam kampus kita dapat mengikuti semua program-program sama berbentuk usahawanan, knowledge yang berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya, grooming dan sebagainya, kita ambil supaya nanti bila kita keluar kita pikir untuk mendapatkan pekerjaan tidak kira. Kalau ada kerja gig yang macam saya terangkan sebelum itu, berbagai cabang, teruskan. Yang penting dapat menjana pendapatan. Oke. Dan yang paling penting, bila kamu menjawab SKPG-UMS, ini khusus kepada bakal graduan yang akan menjawab SKPG pada pertengahan Desember insyaAllah. Bila Anda sudah memahami definisi bekerja itu, bekerja tetap, bekerja tidak tetap, dan tidak tetap itu apa, dan di dalam tidak tetap itu apa jenisnya, contohnya dalam ekonomi gig ini, itulah yang dikatakan Anda sedang bekerja, dan sebab Anda mendapat pendapatan dan upah. Oke? So, yang paling penting sekarang ialah kamu kena buka minda, kamu kena tahu definisi bekerja itu, supaya bila menjawab ataupun menjawab SKPG, kita tidak akan bilang saya bukan kerjaan lah, saya kena begini lah, saya bukan bekerja. Stigma begini atau begini akan akan menyebabkan kita punya peratusan kadar GI kita akan turun. So yang paling penting sekarang ialah pemahaman kamu mengenai definisi bekerja itu sendiri, dan for sure kerja gig ini sebenarnya juga membantu untuk meningkatkan kita punya keboleh pasaran graduan. So itu sejak daripada saya. Sorry lah, saya terhilang fokus sekejap bila ada sedikit gangguan lah tadi, tapi tak apalah, saya cuba balikan ini. InsyaAllah segala apa yang saya kongsikan ini, mana yang baik itu ambil, dan mungkin terlepas dengan mungkin ada gangguan tu, saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin andai saya ada kesilapan fakta dan sebagainya,
boleh juga dibetulkan, boleh juga berhubung terus dengan saya dan sebagainya. So yang penting sekali kamu faham mengenai apa itu ekonomi gig dan peluang-peluang kerja yang terhidang di dalam sektor ekonomi gig. Oke. So itu sejak daripada saya kembalikan kepada Puan Fatihah untuk meneruskan sesi mungkin Q&A. Sekejap, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Terkejut saya apa ni? Hujan menderu-deru, guru berdentam-dentum di sini. Okay. So saya harap Alhamdulillah selesai perkongsian oleh Encik Abdul Hadi Abdul Hamid pada petang ini mengenai ekonomi gig ini tadi. So saya suka dengar statement Encik Heidi tadi yang mengatakan tidak ada alasan sudah ya untuk kita cakap peluang tidak ada, menganggur, bingung cari pekerjaan, sebab saya nampak berdasarkan penerangan Encik Heidi tadi memang orang bilang berhambur peluang tu sana sini, kiri kanan atas bawah. Yes. Tinggal kita mau berani dan rebut peluang tu. So mungkin soalannya di sini pula mungkin para graduan ataupun bakal graduan ni perlu tahu apa resepi ataupun apa yang perlu mereka persiapkan, ciri-ciri individu yang bersedia untuk berhadapan dengan ekonomi gig ni kan, sebab tengok persaingan akan semakin hebat, walaupun peluang tu macam limpas-limpas, tapi apa resepi ataupun ciri-ciri yang membolehkan kita boleh menjadi orang yang berjaya mendapatkan peluang. Satu soalan yang bagus lah, memang seperti saya terangkan tadi. Dalam sektor ekonomi gig ini dia ada mahir, dia ada separa mahir, dia ada tidak mahir. Kalau kita peluang pekerjaan ataupun ekonomi gig ini punya platform ini, dia macam random. Dia ada yang mahir, dia ada yang dia akan pilih yang biasa-biasa, dia mungkin ada pilih yang mungkin dia bagi latihan dulu, dan ada yang mungkin berdasarkan pengalaman kamu. So di sini yang penting kamu tahu kemahiran kamu apa, kamu pandai cari peluang, kemudian kamu pandai create peluang. Itu. Kalau kamu pegang 3 nih, saya rasa tidak ada masalah. Sebab saya sendiri sudah rasa macam let's say saya cakap sendiri diri saya sekarang sendiri, kalau saya cakap saya create peluang. Saya mau buat poster, tapi saya tidak pandai. Saya create peluang. Saya cari orang yang pandai buat poster. Saya akan bayar dia. Dan saya tahu, saya dapat cari dia sebab dia pandai buat poster dan dia terlibat dalam ekonomi gig secara tidak formal, mungkin dalam konteks yang begitulah. Saya tidak perlu bagi dia latihan, tetapi dia ada kemahiran. Begitu. Harap menjawab, Puan. Alright, ya, betul. Bila bercakap tentang mempersiapkan belajar ni, bebannya tu direct kepada PKL lah selepas ini. So kalau kita tengok di ruangan komen, mungkin viewers kita ada soalan atau pandangan mau dibincangkan. Kita ada mungkin kita beri 5 minit lah kepada Q&A session daripada viewers mungkin. Kalau tidak ada, suka untuk saya remind anda bantu untuk isi feedback form supaya kita dapat, mungkin kalau tidak dapat diutarakan soalan di sini, boleh utarakan melalui feedback form. Kita akan hubungilah mereka yang bertanya. Macam tiada soalan ni Cik Heidi. Sebab saya rasa penyampaian tadi sangat jelas. Saya sendiri dapat banyak input ni. Jadi saya harap kita dapat terus share link ini supaya siapa yang tidak dapat join sekarang mungkin akan boleh tengok besok, boleh tengok lusa, terutama kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan lah. So alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Encik Abdul Hadi di atas perkongsian yang sangat bermakna petang ini. Sempat pula ada satu soalan masuk ni Encik Heidi. Boleh silakan. Daripada Encik Wen Lee Choi, macam kenal nama ni. Cik Heidi, apa sektor gig ekonomi yang sesuai dengan keadaan pasca COVID? Soalan yang saya rasa. Ini soalan, dia cerita dia begini saja, kesesuaian, bila kita cakap tentang ekonomi gig, era itu tidak jadi masalah. Macam saya cakap tadi, dia adalah pilihan. Kita tidak boleh menetapkan bahawa platform ini perlu wujud,
platform ini tidak boleh wujud. Tapi kita perlu berusaha untuk, macam saya cakap, kalau tidak ada ekonomi tidak ada sektor yang tidak ada, so kita create lah, dan for sure, sebab dalam keadaan sekarang pun macam saya terangkan tadi, kerajaan banyak memberikan peluang-peluang ekonomi gig itu sendiri. So ambil peluang. Betul. Jangan pilih, kalau that's why lah, kalau itu kita kena ubah mentality. Kalau kita bilang saya mau tunggu inilah dulu ada, saya tunggu inilah, susah lah kan. Tapi kalau ada sudah depan mata, mau tidak mau, kau tidak pilihan kau mesti untuk bekerja, ambillah, kerjalah, cerita deh. Saya harap dapat menjawablah Saudara Wenli. Okey, terima kasih Encik Wenli di atas soalan yang utarakan. Okey, kita ada 2 minit lagi. Mungkin satu soalan sempat daripada viewers kita. Adakah tidak ada? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tutuplah Encik Aidi. Okey, terima kasih. So, ya, kalau tidak soalan, sekian slot kita pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa di slot Sembang Kopi O siri ketiga bersama panel yang mantul. Okey. So, terima kasih Encik Aidi. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.